حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk terus bernafas hidup atas muka bumi ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga kita, memelihara kita sehingga kita sentiasa dipilih, diletakkan dalam majlis-majlis yang membawa kepada keuntungan kita di akhirat nanti. Umpamanya seperti majlis ilmu ini, mudah-mudahan asbab kita menghadiri majlis ilmu ini Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, mengampunkan ketelanjuran kita selama ini, juga mengampunkan dosa ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Hari ini kita bermula pada ayat yang ketiga, tuan. Ujung ayat ni tak habis kita bahaskan itu hari. Kita mula ambil sikit ayat yang ketiga daripada suratul Ankabut, muka surat 149. Muka surat 149. Kita mula pada ayat yang ketiga, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Walaqad dal yang mati, qalqalah tengah-tengah bacaan kita, tengah-tengah ayat. Qalqalah suara, ada bunyi dia takkan suara. Walaqad fatannal ladzin, nun yang bersabdu. Semua nun yang bersabdu wajibul gunnah, wajib kita dengungkan qadar 2 harakat. Fatannal ladzina min qablihim. Min qablihim, nun yang mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, ataupun berdasarkan kaedah tulisan bersama Usmani ni kita faham. Ada banyak kali kita bahaskan setiap nun yang mati, jika tiada tanda mati di atasnya kita baca dengan dengung, kecualilah kalau di hadapannya ada huruf lam dan ra. Di sini kena dengung sebab di hadapan nun ni huruf qaf, ikhfa hakiki. Min qablihim, qablihim ba yang mati tengah-tengah ayat, qalqalah sughra. Ada juga bunyi detakan suara seperti dal, qablihim. Kalau kita waqaf pada qablihim tak ada masalah lah, habislah ayat kat situ. Tapi kalau nafas panjang, kalau tuan-tuan tengok lepas qablihim tu ada perkataan sad lam ya tu, ada tulisan kecil sad lam ya. Maksud dia lambang itu maksud dia meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Kalau berhenti pun tak ada masalah, tapi meneruskan bacaan lebih baik. Kalau nafas pendek berhentilah kat situ. Takutkan kita berhenti tak tahu mana-mana tempat, tak sesuai. Kalau nafas panjang eloklah teruskan. Jadi qablihim kalau kita teruskan, dia akan jadi nanti hukum dia izharun syafawi. Sebab mim mati bertemu dengan fa. Ataupun kaedah tulisan Rasul Usmani mengajar kita semua mim yang mati seandainya ada tanda mati di atasnya, maka kita baca tanpa dengung. Sama seperti nun. Min qablihim fala ya'lamannallah. Satu lagi nun yang bertasydid. Kita dengungkan qadar 2 harakat. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'laman, satu lagi nun bersabdu wala ya'lamannal kadhibin. Bin pada perkataan kadhibin ini duman aril lis sukun. Kita boleh baca dengan 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid, tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran. Sesungguhnya kami, yakni Allah, dulu pun kita dah bahaskan, kenapalah Allah Ta'ala menggolakkan diri dia ni dengan kami. Kami ni ramai. Adakah Tuhan ni ramai? Kan? Jadi patutnya sesungguhnya aku ataupun saya, yakni Allah, esa dia esa. Tapi kenapa guna ganti nama kami ni? Fatanna tu kami menguji. Kita dah bahas dulu setiap perkataan nun, na, kami dalam Quran ni bila Allah Taala menggolakkan diri kami itu adalah litta'zim. Litta'zim bukan litta'addud. Menunjukkan dia kepada keagungan dia, kekuatan dia, bukan menunjukkan bilangan. Bukan menunjukkan bilangan. Kerana sesuai dengan akal manusia ni bila kami ni macam ramai, dia nampak kuat daripada seorang. Jadi gunakan perkataan kami. Sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang dahulu sebelum mereka. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui akan orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya dia juga mengetahui para pendusta. Jadi ayat walaqad fatanna tu kita dah bahaskan dulu, iaitu menceritakan orang-orang dulu pun diuji oleh Allah dengan macam-macam mihnah, ujian. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman Nabi Muhammad, asalkan orang bawa agama ini, dia pasti akan diuji oleh Allah. Hujung ayat ni tuan, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sesungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia juga mengetahui para pendusta. Fa ni jawab pada walaqad, sesungguhnya kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Ta'ala pun mengetahui. Ayat ni tunjukkan seolah-olah dah lepas uji baru Allah Ta'ala tahu siapa yang benar, siapa yang mendusta. Jadi kalau faham macam tu salah. Kan? Sesungguhnya kami Allah telah menguji orang-orang dahulu sebelum mereka. Dan fa ni jawabnya. Maka dia pun Allah mengetahui mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. Kalau bunyi ayat ni lah. Jadi fahamnya seolah-olah Allah Ta'ala tahu siapa yang berdusta, siapa yang benar selepas buat ujian. Kalau faham macam tu salah. Kan? Allah Ta'ala tak perlu nak menguji orang, nak tahu dia benar atau dia dusta. Habis kenapa Allah Ta'ala sebut uji ni? Jadi ujian ni Allah Ta'ala kenakan kepada orang, kepada manusia, bukan nak tahu siapa yang benar, siapa yang dusta. Tak perlu buat ujian untuk nak tahu hakikat. Allah Ta'ala buat ujian bukan nak tahu, tetapi sebenarnya nak zahirkan kepada manusia yang tak tahu. Allah Ta'ala dah tahu. Jadi ujian yang dilakukan oleh Allah supaya menzahirkan siapa yang benar, dia akan zahirkan kebenarannya. Yang beriman, dia akan zahirkan keimanannya. Manakala yang dusta, yang penipu, yang pembongak, dia akan zahirkan kebohongannya. Maka supaya manusia tahu, Allah Ta'ala nak zahirkan kepada manusia. Apa Allah Ta'ala nak tahu, dah tahu dah. Sebab itu An-Nuhas dalam tafsir Qurtubi menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui manakah orang-orang yang benar dan manakah orang-orang yang dusta sebelum ujian ini ditimpukan. Sebelum Allah Ta'ala jalankan ujian, dah tahu dah siapa yang pembohong, siapa yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Az-Zujjaj menyebutkan bahawasanya ayat ini juga beri fahaman bahawa Allah Ta'ala mengetahui fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, siapa yang beriman, yang betul-betul benar, dan wala ya'lamannal kadzibin, siapa yang
Dia kata dia beriman dengan mulut dia. Dia kata menyukai agama ini, Islam ini. Padahal dia tak pun nak sukuk. Bahkan dia duduk di grup orang-orang yang menentang. Ini pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Az-Zujjaj. An-Nuhas mengatakan Allah Taala tahu siapa yang benar, siapa yang dusta sebelum ujian dijalankan. Adapun Az-Zujjaj menyebutkan Allah Taala tahu siapa yang benar, Allah Taala tahu siapa yang berkata dia benar tapi sebenarnya dia pembohong. Kan? Sebenarnya dia pembohong. Berdasarkan tafsir Qurtubi yang dicatatkan oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Yakni Allah tahu, muka surat 150 tuan-tuan. Yakni Allah tahu dan akan memperlihatkan siapakah orang yang benar-benar keimanannya dari yang bohong sebagai hasil dan menjadi keputusan dari ujian yang dijalankan ke atas mereka. Lalu mereka pun diberikan balasan masing-masing mengikut kelayakannya. Kesimpulannya, dari apa yang dinyatakan Allah itu sebagai berikut. Hai sekalian manusia, jangan kamu menyangka aku yakni Allah menjadikan kamu dengan sia-sia. Sebaliknya aku jadikan kamu supaya kamu dapat meningkat ke alam yang lebih tinggi dari alam kamu yang ada ini dan lebih tinggi pula dalam segala urusan. Tetapi ini tidak akan didapati dengan sempurna melainkan dengan membebankan kamu dengan tugas mencari ilmu dan mengamalkannya sekali. Di samping itu kamu dikenakan ujian dari semasa ke semasa dengan turunnya pelbagai bala dan cubaan yang mengorbankan nyawa, harta dan hasil tanaman serta mengekang kemahuan hawa nafsu. Di samping menunaikan pula kewajipan yang lain seperti berzakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji dan lain-lain lagi. Sesungguhnya erti kehidupan itu ialah perjuangan dan keperitan. Mahu atau tidak mahu mesti ditanggung dan dibeban. Setakat mana kamu dapat bersabar dalam menghadapi ujian sehingga berjaya, maka setakat itulah ganjaran dan pahala yang akan kamu terima. Jadi memang hidup kita ni satu ujian. Kita hidup memang untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Itu disebut dengan jelas kerana Allah Ta'ala nak mengetahui, untuk jelaskan siapakah orang-orang yang betul akhirnya dia melakukan kebaikan, yang terbaik amalannya. Untuk apa tuan-tuan? Diberikan ganjaran sesuai dengan amal ibadah yang dia tunjukkan. Maka layaklah dia dapat kebaikan bila yang ditunjukkan dilakukan tanpa ke bumi ini adalah kebaikan yang banyak. Layaklah dia diazab bila yang dibuat tanpa ke bumi ini kejahatan, dosa, maksiat dan kemungkaran. Jadi semuanya pasti diuji. Cumanya tuan-tuan, ujian ini berbeza di setiap zaman. Tuan-tuan tengok zaman Nabi, zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nabi-Nabi dulu, ujian ni parah-parah, lebih teruk daripada kita. Bahawa agama ni, zaman Nabi Musa, terpaksa bola-bola laut. Silsilat bola mati kena bunuh kayak Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim pun jam tu. Zaman Nabi Isa pun ada yang kena bakar dalam parit. Zaman Nabi Lut lari daripada kampung, meninggalkan kampung, kau tak kena bunuh. Itu juga zaman Nabi Saleh, kaum Samud. Kan? Sampai ke zaman Nabi Muhammad, ujian yang mereka terima adalah melibatkan nyawa. Mati, kena azab, kena seksa, kena boda, kena pukul. Berbanding zaman kita, habis-habis pun kita ni kena kutuk je. Kena kutuk. Kena kutuk orang, kena caci. Tak ada masalah tu. Zaman Nabi tu kena pukul, kena boda. Istilah kita kena boda, kena balun. Kadang-kadang sampai hilang nyawa. Seperti Bilal bin Rabah ini himpit dengan batu. Ammar bin Yasir. Kita tak ada sampai kena himpit dah. Kena sasah dengan orang dah. Kan? Habis-habis pun kena kutuk, kena hina. Maknanya teruk lagi orang dulu-dulu diuji. Dan mereka berjaya menempuh ujian itu dengan cemerlang. Sampailah ke zaman kita ni. Sesiapa yang mengambil tugas para rasul, para nabi ni, membawa agama ini, mendukung agama ini, dia juga pasti akan menerima mihnah, ujian daripada Allah. Bergantung pada kita nak jadi orang yang berjaya ataupun tidak.
Kan? Jadi Allah Ta'ala dah terangkan kepada kita kisah orang dulu-dulu sebagai panduan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Habis ayat yang ketiga itu tuan. Kita tengok ayat yang keempat. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Adakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu akan dapat mendahului, mengelakkan kami? Amat jahat apa yang mereka hukumkan. Okey tuan-tuan, seperti biasa kita ambil dulu kefahaman ayat ini. Dalam ayat ni Allah Ta'ala tanya, bukan tanya, menerangkan kepada kita. Adakah orang-orang yang melakukan kejahatan, kalau merujuk dalam konteks zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah orang-orang musyrik Mekah, orang yang menentang Nabi, yang menghina Nabi, yang mengazab sahabat-sahabat Nabi dahulu, yang menyeksa orang-orang mukmin dan muslim itu, boleh mengelakkan diri daripada azab Allah? Adakah mereka fikir begitu? Kata Allah, sa'ama yahkumun. Kalau mereka fikir begitu, sebenarnya amat jahat, buruk apa yang mereka fahami, apa yang mereka hukumkan. Kerana maksud ayat ni, mereka sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri daripada azab dan siksaan Allah. Seterusnya Allah menyatakan, adakah orang-orang yang membuat dosa, melakukan maksiat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan durjana menyangka bahawa mereka akan dapat mengelakkan Allah sehingga Allah tidak berdaya memberikan pengadilan untuk mengenakan seksa kepada mereka? Ini umum ayat. Tapi dalam konteks ayat ini sebenarnya cerita zaman Nabi dulu. Orang-orang yang melakukan kejahatan, kezaliman terhadap Nabi dan para sahabatnya. Tapi umum ayat ni, semua orang yang buat jahat, semua yang buat kerja mungkar, semua yang tak betul, jangan rasa dia selamat. Tak ada pun Ustaz, yang tak semayang tak ada masalah pun. Tak semayang tu sebahagian daripada kemungkaran kan, keingkaran, tak mentaati Allah. Elok ya saya. Tak ada pergi masjid, tak ada pergi surau pun. Joki saya pun lari pada joki Ustaz tadi kan. Kereta saya bos lari kepada kereta Ustaz. Rumah saya cantik kepada rumah Ustaz tadi. Tak ada pun saya pergi pun. Ada yang mungkin fikir macam tu. Kok dia fikir macam tu, amat buruklah fikiran mereka. Saya tak ada ngaji, tak ada lah berkat lah. Tuan selalu, saya selalu doa Ustaz Khabar. Tak ngaji Quran ni, tak berkat. Elok yang pak saya, joki saya ada ya tadi. Tu antara pahaman orang yang mikir, kalau tak buat taat, ketaatan pun tak ada masalah pun. Okay je, tak ada. Dia tak tahu. Sebenarnya kelebihan-kelebihan yang dia dapat kerana kemungkarannya itu adalah sebab nanti dia layak menerima azab yang perit daripada Allah. Kau ambil nikmat-nikmat aku semua-semua, kau gunakan segala nikmat yang bukan hak engkau, aku beri kemudahan pada engkau, kemudian kau lupakan aku. Suka hati kau, bercempara kau dengan nikmat aku, berjimba waktu. Berjimba tu apa? Tu lah perkataan berjimba. Berjimba waktu kau dengan nikmat aku bagi kau ni. Buat. Macam tu soalannya tu lah. Tapi besok di hujungnya kehidupan kamu besok, bila kamu masuk ke akhirat, memang layaklah kerana kamu itu engkar. Engkar pada aku. Nikmat aku ambil, nikmat kau ambil, tapi kau tak bekerja, tak buat ketaatan. Seolah-olah gaji ambil, kerja tak buat. Itulah soalan tuan-tuan. Untuk umum ni. Sebab tu disebut, adakah orang yang mengerjakan kejahatan itu akan dapat mendahului atau mengelakkan kami, mengelakkan azab Allah? Kalau demikian sangkaan mereka, sesungguhnya mereka telah keliru. Segala keputusan yang telah menjadi peraturan Allah yang akan dikenakan kepada orang-orang yang zalim tetap akan dikuatkuasakan, dilaksanakan. Sebenarnya sebab tu orang beriman ni dia kena sabar. Kan? Zaman Nabi, sahabat-sahabat sabar. Ayat ni seolah-olahnya nak suruh orang-orang yang beriman supaya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Buat ketaatan. Fikirkan orang yang melakukan maksiat ini. Supaya menghindari maksiat, kemungkaran. Tidak mentaati Allah. Sebab ayat ini ancaman daripada Allah kepada orang-orang yang ingkar. Ingat kau aku bahasa kita. Kau ingat kau boleh lapis kau?
Mana kau nak pergi so? Buatlah suka hati kau dulu, buat. Uslubnya seolah-olah begitu bunyinya. Kalau kau rasa kau boleh lepeh, kau silap dosa tu. Tu bahasa kita lah. Ayat ini mengikut kata Ibnu Abbas ditujukan kepada Al-Walid bin Mughirah. Ini orang yang dulu memang menunjukkan sikap penentangan yang keras terhadap Rasulullah dan para sahabat. Abu Jahal, Al-Aswad, Al-As bin Hisham, Utbah bin Abi Mu'id, Hanzalah bin Abi Sufyan dan Al-As bin Wa'il, iaitu musuh-musuh yang sangat membenci Islam. Dalam konteks zaman Nabi dulu, orang ini dia cukup benci dengan Rasulullah, bukan benci dengan Nabi sebenarnya. Sebelum tu Nabi diakui sebagai orang yang paling jujur. Bahkan zaman muda Nabi pernah dilantik menghakimi ketua-ketua kabilah yang berobot-robot bertongkar nak letakkan batu Hajarul Aswad. Dan tak ada orang nama Muhammad yang terpuji begitu di Mekah. Pada ketika itu, tak ada orang perangainya seperti perangai Rasulullah SAW. Mereka sayang Nabi, suka Nabi. Tapi setelah Nabi membawa agama ini, maka mereka menentang Nabi. Jadi bukan Nabi yang mereka tak suka tu, sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita atas muka bumi ni. Cuba kita ada kawan, kita ikut dia rentak dia. Kita sayang dia, jom pergi sini kita pergi. Jom pergi setua kita pergi. Buat begitu kita buat begitu. Dia buat begini kita buat begini. Cuba sekali, Syekh, tak apa tu buat macam ni, berdosa ni. Dia diam lagi, ya kau. Buat sekali lagi, Syekh, ini salah ni Nabi marah. Ya kau. Dia diam lagi. Kali ketiga, ini setan yang berangai ni. Lama-lama. Kau ni asyik tak batu. Memang kau nak marah. Memang itulah keadaannya. Bila kita bawa benda yang benar ini, agama ini. Itulah yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu Nabi diam je. Duduk di Gua Hira tu. Gua Hira tu tawish pergi ke kota Mekah tu. Nabi mandang ikan perangai-perangai orang Mekah ni. Tak berkenan. Sehinggalah Nabi diarahkan berdakwah oleh Allah Ta'ala. Maka bila dia mengeluarkan agama ini, menzahirkan agama ini, maka mulalah timbul kebencian yang mendalam dalam hati manusia. Kerana apa? Kerana agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian daripada sunnatullah, dugaan kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan memperjuangkan agama. Dan siapa yang ikut jejak langkah Nabi ni, dia pun begitu juga. Cuma berbezalah di setiap zaman. Orang tak apa nak suka kadang buat agama ni. Cerita Islam dia tadi, dia tahulah dia pun orang Islam dia. Tak payahlah nak yo bona tu. Istilah tu, tak payahlah nak yo bona tu. Kita buat simple je lah. Itu di kalangan pahaman-pahaman orang yang tak apa nak suka dengan agama. Itu salah itu tuan-tuan. Nabi suruh gigit agama dengan gigi geraham. Mana pegang sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Kan? Makan sungguh-sungguh. Sampai 4, 5, 6 ulam. Dah ada joring dah lah. Nak patai, nak kodeh semua. Ulam raja, ulam semua geni ulam semua saya nak. Kan? Tidur nak banyak. Wajud dia orang marah. Tidur bila makan sungguh-sungguh. Bila tidur sungguh-sungguh. Bila dia bersukan kan sampai patah-patah kaki. Sampai seliuh-seliuh tangan bersukan. Oh dia buat. Semua bono buat sungguh-sungguh. Beda dalam urusan agama ni buat jadi jaya. Nampak bona lah kita ni tak apa nak sungguh sangat beramal dengan agama ni. Sa'ama yakumun, amat jahat apa yang mereka hukumkan. Seburuk-buruk keputusan itu ialah apa yang telah dihukumkan oleh orang-orang musyrik tersebut. Betapa mereka membuat keputusan yang buruk itu. Sedangkan kami, yakni Allah, tidak menjadikan sesuatu dengan percuma dan sia-sia. Sebaliknya kami, Allah, telah memelihara mereka dengan memberikan didikan perangai yang baik dan pengetahuan yang berguna. Hendaknya mereka itu sedarlah dan insaf akan faedahnya yang besar. Allah Ta'ala sebut kan, kalau mereka fikir macam tu, mereka ni salah. Sedangkan Allah turunkan Rasul, turunkan Nabi, turunkan ayat Al-Quran. Tunjuk mereka manakah perangai-perangai yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah.
ikutlah. Tapi ramai yang tak mengikut ramai yang lari daripada agama. Akhirnya bila mereka lari daripada ajaran agama ni, pastilah mereka itu sesat. Jadi orang yang meninggalkan agama sebenarnya tuan, pasti dia akan tersesat. Sebab petunjuk itu, cahaya itu, kebenaran itu hanya ada pada agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dia tidak ada pada benda-benda yang lain. Tak ada. Dia tak ada pada akal yang sihat. Walaupun akal sihat, kebenaran ini mesti berdasarkan Al-Quran. Sebab terkadang kala akal kita fikir tidak, Quran fikir ya. Jadi kena ikut Quran tu. Kadang-kadang akal yang cerdik ni kadang-kadang dapat dipesongkan oleh syaitan. Sebab itu Al-Quran, hadis Nabi merupakan petunjuk kepada kebenaran, jalan yang betul. Sebab tu ramai orang atas muka bumi ni dia salah. Pakai tudung ni panih, tak elok untuk kesihatan, tak selesa. Macam mana nak selesa? Selesa buka tudung. Mana siapa cakap tu? Akal cakap. Memang logik. Kok bono itu tutup memang panih. Cuba buka. Memang tak panih. Akal cakap macam tu. Tapi cuba akal itu dia belajar daripada Quran. Dia belajar daripada hadis. Dia dapat panduan Quran, dapat panduan hadis. Dia mengatakan, ya betul. Kau tak pakai tudung ni lebih sejuk daripada pakai tudung. Tapi Quran Allah Ta'ala nak Nabi mengajarkan tudung kena pakai kerana dia wajib. Kau tak pakai besok dibakar oleh api neraka Allah. Itu akal jadi sihat kerana Quran dan hadis menunjukkan. Tapi kalau tak ada Quran hadis, itu jadi pada orang-orang yang duduk di luar negara kita yang bukan beragama Islam ini. Maka mereka pun sebab itu bajunya makin lama makin singkat. Sebab boleh dapat angin, tak apa nak panih. Itu akal cerdik je, tapi salah sebenarnya. Itu sebab saya sebutkan tadi, kebenaran itu hanya ada pada Quran dan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dua itulah saja menjadi petunjuk pedoman sepanjang kehidupan manusia. Tanpa dua ni manusia akan sesat. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang inginkan dapat menemui Allah di akhirat, sesungguhnya tempoh menemui Allah itu pasti datang dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala sebut, siapa yang betul-betul sungguh-sungguh mengharapkan pertemuan, nak jumpa dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya tempoh menemui Allah itu pasti datang. Kita pasti akan bertemu Allah. Lambat laun kita akan jumpa Tuhan juga. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa yang benar-benar mengharapkan dan ingin mendapat akan pahala atau ganjaran daripada Allah, pada hari kiamat, yang mana kesempatan untuk berjumpa Allah itu memang terbuka, maka hendaklah orang itu berusaha dengan rajin, beramal soleh dengan gigih, bersungguh-sungguh bekerja yang mendatangkan faedah dan yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni maksudnya siapa yang inginkan ni, siapa yang sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kehidupan dunia ni dia kena beramal soleh. Kerana Allah Ta'ala sebut ajalallahi la'at. Tempoh menemui Allah Ta'ala tu pasti akan datang. Dengan maksud ayat ini tuan-tuan, janganlah kita menangguh-nangguhkan lagi amal kebajikan. Barang siapa yang inginkan dapat menemui Allah di akhirat, sesungguhnya tempoh menemui Allah itu pasti datang. Allah Ta'ala sebut, kalau kau nak jumpa aku, siapa-siapa yang yakin sungguh dengan aku nak beritahu, kau pasti akan bertemu aku. La'at. La'at ni mana? La tu takkid, pasti akan datang. Dah okey dah. Maksudnya, jangan tangguh-tangguhkan amal kebajikan. Hari ni terfikir nak buat kebaikan, esoklah. Hari ni nak fikir, esoklah ya. Banyak hari lepas tu padam kita. Tak sampai buat kebaikan.
menangguh-nangguhkan amal kebajikan, itu salah satu tanda kita berjaya. Ditipu oleh iblis dan syaitan. Kau dah tipu tau. Baru terfikir ni, bacalah Quran hari ni, habisan hari ni. Saya tengok, esok pagi boleh bang, hari ni sibuk. Buat urusan ni dulu, besok lagi sambung, kata dia. Sebab kita padam mati kita. Tentu tak dapat buat kebaikan tu. Jadi kebaikan ni teringat dia buat masa tu. Ada yang masa buat. Sebab kita fikir syaitan, iblis sekali-kali takkan bagi kita masa untuk buat kebaikan. Tak ada bang, ini masa kosong ni bang, abang buatlah kebaikan. Daripada abang duduk ya, tengok WhatsApp dah 3 jam nak baca Quran. Tak ada setan cakap yang tu dah. Dia suruh sambung dia dah. Bang WhatsApp dah tak ada bondo dah, tengok pula Telegram. Habis Telegram dah habis kan? Tengok pula doket tu. Doket Instagram. Betul? Tengok ke Twitter. Tengok pula doket sini. Sudah 3-4 jam. Bergaduh laki bini. Kau kalau kau tak masak sekarang dan robui telefon kau tu laki marah kat bini kan. Bini pula kalau abang robui telefon ni abang tadi tu robui tadi. Tu bergamuk. Telefon ni bergamuk laki bini. Ya tuan. Sebab ada kes lah kita sebut macam tu. Jadi bini pula main Facebook jumpa lah orang lain. Dah berkenalan dia. Kona upuk kat taman dia pula. Bergamuk pula dengan bini pula. Dengan laki anak pun sibuk. Omak dengan abah bergaduh sama-sama omak. Anak pula bergaduh sama anak. Umang puasa batu bencana yang dibawa oleh telefon ni kalau tak betul-betul. Dia memang smart pun. Memang smart betul kerja phone tu kan. Omak berperang dengan omak. Ayah berperang dengan ayah, anak berperang dengan anak. Ini semua pasal abah kau lah ni kata dia. Omak dan jenis bergaduh dengan abah kata. Omak kau tu sebenarnya kurang sikit. Dah ada lelaki buat lah. Ada lelaki memang bertumbuk sudah lepas tu. Ya tuan. Itu antara kerosakan yang berlaku kerana telefon. Kan? Jadi kita telefon ni sebenarnya nak tengok beritahu orang nak beritahu, orang nak apa? Nak hubung dengan kawan. Tapi dah kalau kita pun asyik tengok dia je, masalah kita tuan-tuan. Banyak masa kita akan terbuang. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ni maksud fahami, jangan tangguh-tangguh amal kebajikan. Di samping itu pula hendaklah menjauhi segala macam dosa dan kejahatan yang dimurkai Allah. Sesungguhnya ajal atau tempoh untuk bertemu Allah dengan Allah itu pasti datang. Tidak diragukan lagi. Percayalah bahawa Allah ada mendengar apa yang dituturkan oleh hamba-hambanya. Dan Allah juga mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kepercayaan dan yang terlintas dalam hati seseorang di samping amalan yang dikerjakannya. Lalu Allah berikan balasan yang setimpal dengan pekerjaan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, umur kita dah 50 tahun ke atas. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita tak perasan tu. Sebab bekerja bila menyandang mesin rumput tu, lambat 2-3 jam tak ada rasa apa-apa pun, tak sakit badan pun. Jadi kita rasa kita 30 tahun lagi. Itulah hulu kilir kan. Pergi sungai ni, turun sungai ni, tangkap ikan guan, pergi sungai ni, ambil jumpa lah sembilang, sosah sembilang, pergi mancing ni, dapat lah patin, manjat pokok potai, turun pokok potai, jumpa pokok mutan, manjat pokok mutan, tobang pokok tu. Kita tak ada rasa letih, relax, kita kerja sampai besok ya. Tak ada lah kerja tu. Aduh, letih pula. Tak ada. Sehingga kita rasa kita ni umur 30 tahun. Saya nak bagi tuan-tuan, kita umur dah 50 tahun ke atas. Sedang Nabi sebut, umur umat aku ini baina sittin wa sab'in. Umur kita 60 ke 70 tuan. Kok umur kita 50, kok logik akal lah, kok rasa nak mati tu 70, ada berapa boleh bertahun lagi sikit ni. Kok umur dah 63, tu umur zaman Nabi tu. Nabi pergi umur 63. Kok umur 60 70 tu, sebenarnya kita dah duduk ke penghujung tuan. Tu dah kadang-kadang duduk tu saya terfikir juga. Elok nak mesin rumput kan. Masa longong-longong sikit tak terfikir tu. Duduk minit monung balik. Dah 54 dah umur. 54 dah tuan-tuan. Kok mati 60. Makna hidup saya ada lagi 6 tahun je. Umur pencen. Kalau kita fikir macam tu tuan. Fikir-fikir takut kita. Ada kau bekalan semua ni dah cukup kau. Masya Allah.
Kan tuan-tuan, jadi kita duduk-duduk tu perhati-perhati yang badan ni dah banyak-banyak dah kondo-kondo ni semua ni. Kan? Kadang-kadang jalan sikit dah mencungap kita. Menunjukkan kita dah semakin ampi dengan Allah. La'at ajalallahi la'at. Pertemuan kita dengan Allah makin dekat. Jadi di akhir-akhir ni ingatlah pesanan Imam Ghazali rahmatullah alaihi. Buatlah ibadah sekadar yang kita mampu, kita boleh mampu buat, dan banyak-banyakkanlah raja, yakni harap kepada Allah Taala. Bila kita munajat duduk tu, cakap pada Allah Taala, ya Allah, umur aku dah 50 tahun, 60 tahun dah ya Allah. Tapi mutu ibadah aku makin berkurangan, waktu ibadah aku makin kurang sebab aku tak larat ya Allah. Mudah-mudahan ampunkan kesalahan aku yang lalu-lalu. Mudah-mudahan kau beri kelebihan di sisi engkau besok. Letakkan aku di sisi engkau ya Allah di kalangan orang-orang yang saleh. Kan? Harap-harap kat Tuhan banyak-banyak macam tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya mengatasi kemurkaan. Buat gitu selalu gitu Tuhan. Itu kita panggil, kita memunajat pada Allah. Inilah suatu peringatan untuk memastikan seseorang itu akan beroleh apa yang akan menjadi idamannya ataupun yang ditakutinya, sama ada menggirangkan maupun menggerunkan. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut, kalau kamu betul-betul yakin, dah dekat dah, maka buatlah amalan. Kerana Allah Ta'ala mengetahui, maha mendengar lagi mengetahui. Apa saja yang kita lakukan, yang kita cakap, yang kita buat, semuanya didengar oleh Allah dan semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kita dalam usia yang macam ni tuan-tuan, segala-galanya dah mula latih, dah mula longoh, tapi azam kita itu kuat, itu dilihat, diketahui oleh Allah Taala. Pengaduan-pengaduan kita, istighfar kita, bacaan ayat Quran kita, wirid-wirid kita, semuanya wa huwa samiul alim, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita laksanakan ini dinilai oleh Allah Taala dengan nilaian yang baik, yang akhirnya melayakkan kita menerima ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku banyak buat salah tuan-tuan, sampai ke hari ini sebab kita tidak maksum. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, mungkin secara sedar atau tidak sedar, secara di tengah-tengah orang ramai atau kita berseorangan, ataupun kadang-kadang kita duduk dalam masjid tapi hati kita mengumpat orang lain, su'zon dengan orang lain pun, itu tak dapat kita elakkan kerana kita manusia. Tapi kita sentiasa mohon pada Allah, istighfar pada Allah setiap kali kita solat. Rasakanlah, hayatilah perkataan yang kita lafazkan, astaghfirullahalazim. Macam mana pun cara kita duduk, pandang ke atas kau, pandang ke bawah kau, sambil ikuti-ikuti baju kau, bila kita sebut astaghfirullah tu, ingatlah, mohonlah ampun banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala-galanya. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sekaban tak tahu ya. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم.
Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir 'alaika yasir. Rabbi tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.